Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Fisa dengan ini akan mengajar kamu dalam Matematik Sekolah Kebangsaan bagi murid tahun 5. Bidang pembelajaran kita pada hari ini iaitu berkaitan dengan sukatan dan geometri, tajuk masa dan waktu, subtajuk tukar unit masa yang mana murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 127, standard kandungan 4.2 perkaitan dalam masa, standard pembelajaran 4.2.1 menukarkan unit masa melibatkan pecahan, dan akhir pembelajaran kita pada hari ini cikgu mengharapkan murid dapat menguasai cara menukar unit masa melibatkan pecahan dengan pengiraan yang betul. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, jadi cikgu suka ingatkan kepada murid iaitu menghafal jadual yang cikgu paparkan ini bagi memudahkan buat pengiraan seterusnya. Jadual yang perlu awak hafal iaitu 1 jam bersamaan dengan 60 minit, 1 hari 24 jam, 1 tahun 12 bulan, 1 abad 10 dekad atau 100 tahun. Hafal, jangan tak hafal. Mari kita rujuk buku teks muka surat 127 dengan tajuk jam ke minit. Tengok rambar ajar yang pertama iaitu senaman. Cikgu ajarkan senaman. Pagi ini kita bersenaman selama setengah jam. Apa maksud setengah? Setengah itu adalah 1/2. Soalan ni di sini, tukarkan setengah jam atau 1/2 jam kepada minit. Tengok pada jam. Kenapa kita katakan 1/2? Iaitu satu bahagian yang dilorek daripada dua bahagian. Ini bahagian pertama, ini bahagian kedua. Jadi berapa yang dilorek? Iaitu ada satu bahagian. Sebab tu dijadikan 1/2 ataupun dikira sebagai setengah. Jadi setengah jam sama dengan berapa minit? Rujuk balik nota yang cikgu suruh hafal tadi. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi bila dia nak dalam minit, awak kena darabkan dengan 60 minit. Darabkan dengan 60 minit. Jadi kamu tengok di sini, dalam buku teks dia melakukan aktiviti pemansuhan, teknik pemansuhan iaitu penyebut dengan 60. Jadi 2 bahagi 2 sama dengan 1, 60 bahagi 2 sama dengan 30. 1 darab 30 sama dengan 30, 30 bahagi 1 sama dengan 30. Jadi setengah jam bersamaan dengan 30 minit. Kita beralih kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia merujuk kepada nombor bercampur. Nombor bercampur iaitu ada nombor bulat dan juga pecahan wajar lah. Jadi ini nombor bulat dan juga ini pecahan. Tengok macam mana cara yang ditunjukkan dalam buku teks iaitu nombor bercampur ini ditukarkan kepada pecahan tidak wajar. Kenapa cikgu kata pecahan tidak wajar? Kerana pengangka lebih besar daripada penyebut. Jadi macam mana dapat 7? Ulang ini ulang kaji. 4 darab 1 sama dengan 4. 4 tambah 3 sama dengan 7. Sebab tu dapat 7/4. Teknik pemansuhan 4 dan juga dengan 60. 4 bahagi 4 sama dengan 1. 60 bahagi dengan 4 sama dengan 15. Jadi 7 darab 15, 105. 105 bahagi 1 sama dengan 105. Maka 1/3/4 jam bersamaan dengan 105 minit. Kalau awak perhatikan, cikgu ada buat anak panah ni kan, pergi ke sini. Ini adalah cara kedua. Macam mana cara kedua yang cikgu nak tunjukkan? Cikgu pisahkan.
Okey, apa yang cikgu pisahkan iaitu nombor bulat dan juga pecahan. Okey, cikgu selesaikan dahulu nombor bulat. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Mana cikgu dapat tadi? Yang dekat sini cikgu suruh hafal. Okey, 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi untuk pecahan 3/4 jam darab dengan 60 minit. Kenapa cikgu darabkan dengan 60 minit? Kerana soalan nak dalam minit. Okey. Okey, kalau awak tengok kat sini, nombor cikgu ni cikgu buat step by step supaya murid yang kurang menguasai teknik pemansuhan boleh ikut cara cikgu ni ya. Okey, mana cikgu dapat 180 iaitu 3 darab 60. Okey, so 3 darab dengan 60 akan dapat 180 bahagi 4. Per ni maksud dia bahagi. So, bahagi 4. Jadi, kita buat macam teknik biasa. Teknik panjang tu boleh. Teknik sisip boleh. 180 bahagi dengan 4. Awak akan dapat 45. Jadi, jangan berhenti di sini saja. Awak kena tambahkan. Tadi awak dah pisahkan. So, yang ini awak kena gabungkan. Okey, tambahkan 60 minit. 60 minit tambah dengan 45 minit. So, sama dengan 105 minit. Okey, ini cara kedua. Awak boleh gunakan mana-mana cara yang awak rasa bersesuaian dan mudah untuk awak faham. Kita pergi pada soalan yang seterusnya iaitu berkaitan dengan hari ke jam. Okey, berkaitan dengan hari ke jam. Yang pertama, tukar 1/3 hari kepada jam. 1/3 hari kepada jam. Teknik dia sama saja macam tadi. Okey, cumanya dia berubah kat sinilah. 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Jadi, ini nombor pecahan. 1/3 awak kena darabkan dengan 24 jam. Kena pegang kat sini iaitu 1 hari 24 jam. Sekarang ni 1/3 ni tak sampai 1 hari. Jadi kita nak tahu berapa jam. Jadi kita buat 1/3 darab dengan 24 jam. Pemansuhan, teknik pemansuhan. 3 bahagi 3, 1, 24 bahagi 3, 8. Jadi 1 darab 8, 8, 8 bahagi 1, 8. Jadi 1/3 hari bersama dengan 8 jam. Okey ya. Yang pergi kepada soalan B. Okey, kalau tengok pada soalan B, macam tadi iaitu ini adalah nombor bercampur. Jadi 5 1/8 hari bersamaan dengan berapa jam? Okey, jadi 5 1/8 daripada pecahan nombor bercampur ditukarkan kepada pecahan tidak wajar. Apa itu pecahan tidak wajar tadi? Cikgu dah terangkan. Ni diingat kembali. Iaitu 8 darab 5, 40. 40 tambah 1, 41. Jadi 41/8 darab dengan 24. Okey, kita tengok pada sini. Sebab tu cikgu suruh asal lagi. Awal-awal tadi cikgu suruh hafal. Jadi darab dengan 24. Jawab pemansuhan iaitu 8 dan bahagi 8, 1. 24 bahagi 8 sama dengan 3. 41 darab dengan 3 sama dengan 123. 123 bahagi 1 sama dengan 123 jam. Okey, jadi jawapannya adalah 5 1/8 hari bersamaan sama dengan 123 jam. Okey, yang ini cara kedua tadi yang cikgu cakap iaitu cara kita pisahkan. Jadi kita pisahkan. Okey, yang pertama cikgu ambil nombor bulat. Nombor bulat 5 hari darab 24 jam. Jadi 5 hari darab dengan 24 jam bersamaan dengan 120 jam. Jadi habis kita ambil pula pecahan. 1/8 hari darab 24 jam. 1 darab 24 bahagi 8. 1 darab 24 sama dengan 24. 24 bahagi 8 sama dengan 24/8. Ingat bentuk per ni adalah simbol bahagi. Jadi bila awak bahagikan 24 bahagi dengan 8, awak akan dapat 3 jam. Awak akan dapat 3
jam. Okey, dah pisah. Jadi kita kena gabungkan. Iaitu gabungkan, awak tambahkan 120 jam tambah dengan 3 jam. Sama dengan 123 jam. Okey, jelas ya? Kita pergi kepada tajuk seterusnya iaitu tahun ke bulan. Gambar di sebelah menunjukkan usia sebuah lukisan cat minyak. Ni lukisan dia. Lukisan ini telah berusia 91/6 tahun. 91/6 ini adalah nombor bercampur. Jadi 91/6 tahun sama dengan berapa bulan? Kita tengok kat sini. Rujuk yang ini yang cikgu bulatkan ni. Okey, perhatikan. Jadi, ini digunakan teknik cikgu lah tadi. Iaitu dia pisahkan antara nombor bulat dan juga pecahan. Jadi, 9 darab 12 sama dengan 108 bulan. Tambah 1/6 darab dengan 12. Teknik pemansuhan. 6 bahagi 6, 1. 12 bahagi 6, 2. 1 darab 2, 2 bahagi 1, 2. Jadi 108 bulan tambah dengan 2 bulan bersamaan dengan 110 bulan. Sama je yang cikgu tunjuk, cuma yang membezakan dekat sini. Okey, di sini dalam buku teks dia buat teknik pemansuhan, tapi di sini cikgu buat darab biasalah, iaitu 1 darab 12, 12 per dengan 6, baru cikgu buat bahagi. 12 bagi 6 sama dengan 2 kali. 2 kali 6 sama dengan 12. Kita dah pisah, gabungkan balik. 108 bulan tambah dengan 2 bulan sama dengan 110 bulan. Okey, kita tengok nombor 2. 12, 2 per 3 tahun sama dengan berapa bulan? Okey, kat sini digunakan teknik darab tambah. Okey, kita tukarkan nombor bercampur ini kepada pecahan tidak wajar. Jadi 3 darab 12 tambah 2 sama dengan 38. 38 per 3 darab dengan 12 guna teknik pemansuhan, iaitu 3 bahagi 3, 1, 12 bahagi 3, 4. 38 darab 4 bersamaan dengan 152. Jadi 12, 2 per 3 tahun bersamaan dengan 152 bulan. Okey, tengok soalan 3. Soalan 3 ni kita kena menganalisis. Okey, menganalisis apa kesilapan Aqilah dan Peter. Okey, yang mana satu betul cara pengiraan Okey. Okey, kita tengok pengiraan Aqilah. 5 1/2 tahun sama dengan berapa bulan? Okey, Aqilah buat macam ni. 5 1/2 darab 12 bulan. Dia terus buat pemansuhan. 2 dengan 12. Jadi akan dapat 2 bagi 2, 1. 12 bahagi 2, 6. Jadi buat pemansuhan, dia akan dapat 1. Jadi kat sini dia dapat 6 darab 6. Mana dapat darab 6? Iaitu 5 tambah 1. 5 tambah 1, 6 darab 6. So, dapat 36 bulan. Manakala, cara pengiraan Peter pula, daripada nombor bercampur ini, dia tukar kepada pecahan tidak wajar. Okey, dah tukar pecahan tidak wajar, barulah dia buat pemansuhan. Yang ini, dia terus buat pemansuhan. Dia tidak lakukan pecahan tidak wajar. Okey, jadi kat sini 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2, 6. 11 darab 6 sama dengan 66. Jadi, dekat mana siapa yang pengiraan yang betul? Pandai. Iaitu Peter. Jadi, awak kena kuasai macam mana cikgu ajar kat sini. Okey, cikgu terangkanlah. Okey. Jadi, cara pengiraan yang betul iaitu Peter. Peternya pengiraan betul. Tapi dalam peperiksaan, ramai yang menggunakan cara Aqilah. Okey, jadi kat sini murid kena beri perhatian lebih. Jangan ditukarkan terus tetapi perlu ditukarkan kepada pecahan tidak wajar. Sebab tu cikgu galakkan anak murid gunakan cara pemisah. Okey, cara pemisahan antara nombor bulat dan juga pecahan. Okey, soalan yang seterusnya melibatkan dekad ke tahun. Dekad ke tahun. Dekad ke tahun tadi berapa? Iaitu 10 tahun.
Okey, 1 dekad 10 tahun. Okey. Taman Sahabat Kucing Sarawak dibina pada tahun 2005. Okey, tukar 1/1/2 dekad kepada tahun. 1/1/2 iaitu pecahan nombor bercampur, iaitu kena tukarkan kepada pecahan tidak wajar. Pecahan tidak wajar iaitu 2/1, 2, 2 tambah 1, 3. So, akan dapat 3/2 darab dengan 10 tahun. Mana cikgu dapat 10 tahun? Yang kita hafal tadi. 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Jadi, buat pemansuhan. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. 3 darab 5 sama dengan 15. Okey, 1/1/2 dekad ialah 15 tahun. Okey, tengok soalan nombor 2. Pusat Pemulihan Orang Utan Sepiluk dibina pada tahun 1964. Berusia 3/5 dekad pada tahun 2020. So, kita nak tahu berapa tahun. Okey, ini teknik pemisah yang cikgu cakap tadi. Kita pisahkan nombor bulat dan juga pecahan. So, 5 darab 10 sama dengan 50. 3/5 darab 10. Pemansuhan 5 bahagi 5, 1. 10 bahagi 5, 2. 3 darab 2 sama dengan 6. 6 bahagi 1, 6. 6. So, 50 tambah 6 bersamaan 56. Maka 5/3/4 dekad ialah 56 tahun. Okey, tengok kat sebelah juga. Abad ke dekad. Abad ke dekad. Jadi, 1 abad bersamaan dengan berapa? Okey, 10 dekad. Okey, kita ingat tukar 2/5 abad kepada dekad. Dekat sini dia dah tunjuk dah cara 1. Okey, ini dia menggunakan garis nombor. Okey, garis nombor. Okey, yang kat sini yang kita buat pengiraan daripada tadilah. Darab dengan 10 sama dengan 4 dekad. Mana datang 4 dekad? 2/5 darab dengan 10. 5 bahagi 5, 1. 10 bahagi 5, 2. Jadi, 2 darab 2, 4 dengan 1 sama dengan 4 dekad. Okey, boleh faham Okey, selesailah 2/5 abad bersama dengan 4 dekad. Okey, soalan nombor 2. Cara yang sama cuma dia adalah nombor bercampur. Awak boleh buat cara 2 iaitu sama ada awak tukarkan kepada pecahan tidak wajar atau awak gunakan cara pisah. Iaitu cara pisah tu nombor bulat dan juga pecahan. Selesaikan satu persatu, lepas tu baru kita gabungkan. 10 darab 7, 30. 30 tambah 7, 37. Ini pecahan tidak wajar. Mansuhkan 10 bagi 10, 1. 10 bagi 10 pun 1. Jadi 37 darab 1, 37. 37 bahagi 1, 37. Maka 7/10 abad bersamaan dengan 37 dekad. Okey, yang last sekali iaitu abad ke tahun. Abad ke tahun. 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Wah, jangka hayat penyu boleh mencapai 9/10 abad. Okey, ini perbualan lah semasa dia pergi muzium kot. Kan? Jadi, tukarkan 9/10 abad kepada tahun. Jadi, kita gunakan cara yang mana-mana cara yang awak boleh guna. Okey, jadi 9/10 darab dengan 100 tahun. Okey, kalau yang ini awak boleh mansuhkan menggunakan sifar. Okey, tengok berapa jumlah sifar, awak potong-potong. Mesti secara berpasangan. Kalau kat sini 10 kan? Okey, ada 1 sifar, potong 1 sifar. Jadi 9 darab 10 sama dengan 10. 90. 90 bagi 1 bersamaan 90. Jadi 9/10 abad bersamaan dengan 90 tahun. Okey. Untuk soalan 2,
Hitung anggaran jangka hayat dalam tahun bagi Harimau Malaya. Jangka hayat Harimau Malaya lebih kurang 1/5 abad. Okey, 1/5 abad. Okey, kita buat sesama. 1/5 abad. Jadi kat sini kita letak apa? Okey, kita buat 1. Okey, dekat sini 5. Okey. Okey, jadi 1/5 ini darabkan dengan 100. Okey, awak boleh buat 2 lah. Sama ada 100, 1 darab 100, 100 bahagi dengan 5 atau cikgu buat teknik pemansuhan iaitu 5 bagi 5, 1. 100 bagi 5, 20. Cikgu ni tulisan ni 20. Jadi 1 darab 20, 20 bagi 1 sama dengan 20. Okey. Jadi 1/5 abad bersamaan dengan 20 tahun. Okey. Selesai. Okey, tengok ramai rajah yang cikgu tunjuk. Ini latihan dalam buku cuba ini dalam buku teks awak yang belakang tu. Tapi cikgu berikan penerangan lah. Okey, penerangan yang cikgu nak bagi kat sini, cikgu akan tunjukkan satu per satu. Okey, tengok kat sini. Cikgu akan guna warna orange lah. Okey, gambar raja di bawah menunjukkan pergerakan jarum magnet. Lengkapkan. Jadi kita tengok pergerakan dia merujuk pada jarum magnet. Cara selesaikan lihat pada lorikan. Pertama awak kena tengok pada lorikan dan juga jarum magnet. Pertama tengok pada lorikan. Okey, kedua kepada jarum magnet. Dua ni awak kena tengok daripada gambar rajah. Okey, awak tengok sini. Okey. Jadi berapa lorikan dia? Ada 1. So awak tulis sini 1. Ada berapa lorikan dia? 1 pun boleh. 2/4 pun boleh. Kenapa cikgu letak ni 1 kan? Awak boleh buat 1. Okey, berapa yang tinggal? Ni 1 kan yang tak lorik. Jadi awak boleh 1, 2. Jadi boleh letak 2. Okey, kalau awak tengok kat sini, cikgu buat 2/4. Kenapa cikgu buat 2/4? Cikgu bahagikan kepada 4 bahagian. 4 bahagian. Jadi yang 2 ni sama juga. Okey, 2/4 sama dengan 3/4. Okey, jadi lepas kita dah bagi, tengok nombor 6. Nombor 6 darab dengan 5, 30 minit. Sama je. Okey, sama dengan jawapan di bawah. Okey, kita tengok soalan nombor 2, soalan B. Okey, kita tengok. Kita pecahkan dia kepada ada 1. Jadi kita nak ambil 1 bahagian. Okey, dan berapa lagi bahagian yang tertinggal? Okey, kita pecahkan 1, 2. Jadi ada berapa keseluruhan bahagian? Ada 4. Ada 4 bahagian. Tengok pada jarum magnet. Ni cikgu dah cakap tadi. Tengok pada jarum magnet. Kat mana jarum magnet ni? Nombor 3. 3 darab 5? 15. Okey. Boleh tak? Ni 15 minit. Okey. Tengok bahagian C. Kita bahagikan dia lagi. Okey. Kita tak tahu berapa yang kita nak buat. Atas ni kan berapa yang dilorik. Jadi kita awal-awal kita dah buat. Kita bahagikan dia kepada 4 bahagian. Jadi ini 1. Ini 2. 2 dan ini 3. Jadi berapa bahagian yang berlorik? 3. Berapa jumlah bahagian keseluruhan? Ada 4. Okey, tengok jarum. Last jarum ni iaitu nombor 9. Jadi 9 darab 5 iaitu sama dengan 45. Okey, selesai. Okey, murid saya harap sangat murid boleh faham apa yang cikgu ajar ni. Jom kita uji kita punya pengukuhan sama ada yang kita belajar tadi kita faham ataupun tidak.
Okey, latihan pengukuhan iaitu yang pertama, buat dalam buku tulis matematik. Pastikan awak tulis tarikh 4 Ogos 2021. Pastikan O ni huruf besar. Hari Rabu, R huruf besar. Tulis dengan kemas. B iaitu tajuk. Tajuk kena ada. Tukar unit masa melibatkan pecahan. Okey, yang ketiga, buat soalan seperti yang ditanda di sebelah. Okey. Cara nak tulis, okey, awak dah tulis hari, tarikh, tajuk. Nombor 1, tukar jam kepada minit. A. Awak salin 5/6. 5/6 mesti satu kotak, satu kotak. Okey, satu kotak atas, satu kotak bawah. Per ni dekat line tu. Okey, 5/6 jam sama dengan, okey, tunjukkan cara pengiraan. Saya tak nak awak tekan kalkulator terus bagi jawapan. Saya nak awak tunjukkan dekat saya sama ada awak buat teknik pemansuhan ataupun darab 1/1. Cikgu dah tunjuk. Soalan nombor 3. Okey, salin soalan. Kira dan nyatakan jawapan dalam jam. A. 1/4 hari. Okey, tunjukkan cara pengiraan di bawah. Okey. Soalan 4. B. 1/3/4 tahun sama dengan, okey, berapa bulan. Ni pastikan garis yang berapa bulan semua garis. Tunjukkan cara pengiraan kat bawah. 1/3/4. 1 tu mesti sama besar, berada di tengah-tengah antara 3/4. 3/4 awak akan gunakan dua kotak atas dan bawah. Jadi 1 ni mesti berada di tengah-tengah. Okey. Jangan silap. Jangan 1 ni letak kat atas nombor 3 je, kotak yang pertama. Tak boleh. Awak berada di antara kotak 1 dan kotak 2, atas dan bawah tengah-tengah. Okey. Tunjukkan pengiraan. Nombor 5, lengkapkan B. Tulis soalan, jawapan. 5E, salin soalan, tunjukkan cara pengiraan. Okey, dan soalan 6, awak buat B. Ini adalah peta titi peta iting yang namanya peta titi. Okey, jadi awak kena tunjukkan pengiraan tu kat bawah. Ini pun sama. Ini pun sama. Okey, tunjukkan pengiraan. Saya tak nak awak tekan kalkulator. Okey, awak kena buat pengiraan betul-betul. Semak guna kalkulator, cikgu tak marah. Okey. Okey, dah buat. Apa nak buat? Ambil gambar tugasan yang telah lengkap. Lengkap. Semua ni dah siap, baru lengkap. Hantar dekat cikgu. Okey, hantar dalam classroom matematik kita atau Telegram secara personal. Jangan hantar dalam grup. Jangan hantar dalam grup. Alasan nanti kawan tiru. Nanti kawan tiru. Kalau kawan tak faham, dia boleh roja cikgu ataupun dia boleh WhatsApp pada kawan-kawan. Okey, tempoh menjawab latihan selama 4 hari bermula hari ini sehingga hari Ahad jam 11.59 malam. 4 hari saja cikgu bagi tempoh. Sebab apa cikgu bagi tempoh 4 hari? Sebab hari Isnin hadapan awak akan ditambahkan dengan latihan cikgu-cikgu yang minggu hadapan. Jadi cikgu tak nak ganggu subjek yang lain-lain. Jadi 4 hari ni saya fokuskan awak akan boleh buat pada hari ini. Selepas kelas masih fresh lagi, awak boleh terus buat atau awak boleh buat hari Sabtu dan Ahad. Okey, ingat hari Ahad 11.59 malam last. Okey, kenapa? Kerana pentaksiran bilik darjah dinilai berdasarkan tugasan yang lengkap dihantar. Okey, nanti jangan tanya cikgu lah. Cikgu, kenapa saya dapat TP1 kan? Okey, jadi cikgu akan buat penilaian berdasarkan tugas. Okey. Sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Saya harap, cikgu harap objektif cikgu yang pertama tadi, murid dapat capai apabila cikgu dah semak latihan awak. Dan yang seterusnya, jangan lupa kelas Google Meet Matematik pada minggu hadapan. Okey, kelas Google Meet Matematik pada minggu hadapan. Mana datang link tu? Link tersebut ada pada link grup classroom kita. Okey, itu sahaja pembelajaran PDPR kita pada hari ini. Cikgu harap dengan penerangan cikgu berdasarkan buku teks tadi, murid-murid dapat ulang balik dengar dan dapat menguasai bagaimana cara untuk selesaikan satu per satu. Okey, sampai di sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.